Iran bertindak balas dengan kemarahan di Teluk Oman dan merampas Rui Chuan, sebuah kapal berbendera Honduras yang dikenal oleh perunding maritim sebagai gudang senjata terapung yang berkaitan dengan rangkaian keselamatan dikendalikan oleh entiti Cina dan digunakan untuk menyimpan senjata serta peralatan yang digunakan oleh pasukan keselamatan swasta yang melindungi kapal-kapal dagang. Pada hari Jumaat 15 Mei 2026, kes ini meletup seperti bom politik. Kerana rampasan itu berlaku, kira-kira 38 batu nautika dari Fujairah di Emiriyah Arab Bersatu berhampiran pintu masuk Selat Hormuz. Sementara Trump menekan Beijing supaya tidak memberikan sokongan ketenteraan kepada rejim Iran. Lelaki yang tidak dibenarkan telah menaiki kapal itu ketika ia sedang berlabuh, mematikan sistem ketelusan maritim biasa dan membawa kapal itu ke perairan Iran tanpa pengesahan kematian setakat ini. Tafsiran ini serius. Teheran tidak bertindak sebagai satu kuasa kolektif, tetapi seperti sebuah rejim yang terdesak yang cuba mendapatkan kelebihan di laut selepas kehilangan ruang di meja rundingan dan di medan ketenteraan. Sekarang, rampasan senjata Cina ini memberikan Trump hujah yang kuat untuk meningkatkan tekanan tentera laut, menuntut penjelasan daripada Cina dan menganggap pengawal revolusi sebagai ancaman langsung terhadap pelayaran antarabangsa. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah Anda lihat. Dalam standar credibility, Milson Office, tindakan ini tidak dianggap sebagai rampasan biasa. Kapal itu bukan kapal tangki minyak, tidak membawa penumpang, dan tidak beroperasi sebagai kargo komersial biasa. Ia berfungsi sebagai gudang maritim untuk senjata bagi pasukan keselamatan swasta, sejenis struktur yang digunakan oleh syarikat yang melindungi kapal dagang daripada serangan di laut. Masalahnya ialah, di tengah-tengah krisis di Teluk, jenis kapal seperti ini menjadi sasaran yang tidak boleh dipandang ringan. Apabila lelaki yang berkaitan dengan Iran merampas kapal sebesar ini, tafsiran segera ialah Teheran cuba mengukuhkan keupayaan tekanannya sendiri di laut tanpa perlu mengumumkan pembelian senjata secara terbuka. Penggawal Revolusi Islam muncul sebagai nama utama dalam operasi ini. Berita maritim melaporkan bahawa kapal tersebut telah dirampas oleh individu yang tidak diberi kuasa, kira-kira 38 batu nautika ke timur laut Fujairah, sebuah kawasan strategik, kerana ia terletak berhampiran pintu masuk timur Selat Hormuz. Selepas didekati, isyarat penjejakan hilang dan hubungan dengan kapal itu terputus. Perkara ini telah membunyikan amaran. Apabila sebuah kapal hilang daripada sistem pengenalan dan bergerak ke perairan Iran, peluang untuk pemeriksaan bebas menurun dan kandungan sebenar di atas kapal kini berada dalam kawalan Teheran. Perkara yang menjadikan semuanya tegang ialah kaitan dengan China yang disebut dalam laporan berita. Kapal tersebut muncul dalam laporan sebagai dikendalikan atau dikaitkan dengan struktur yang berkaitan dengan syarikat keselamatan maritim China. Ini telah menimbulkan syak wasangka yang serius. China menyatakan dalam bidang diplomatik bahawa mereka mahu Selat Hormuz dibuka dan tanpa kawalan tentera Iran, sementara satu gudang senjata yang dikaitkan dengan rangkaian maritim China akhirnya ditangkap oleh Iran. Fakta ini dengan sendirinya sudah menimbulkan keraguan terhadap Beijing kerana Tehran mendapat akses kepada sebuah kapal sensitif pada saat yang paling sesuai untuk Trump. Di Beijing, sudah dinyatakan bahawa Xi Jinping bersetuju bahawa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklear dan bahawa Selat Hormuz perlu dibuka semula. Presiden Amerika juga menyatakan bahawa Xi berjanji tidak akan menghantar peralatan ketenteraan kepada Iran. Di sinilah episod Huishuan menjadi beracun dari segi politik. Jika China telah berjanji untuk tidak mempersenjatai Teheran dan tidak lama kemudian sebuah kapal yang digambarkan sebagai gudang senjata terapung dibawa ke perairan Iran, ia mendapat peluru politik untuk mengatakan bahawa permainan China perlu diawasi dengan teliti. Iran melakukan ini kerana sedang cuba mendapatkan semula tekanan selepas berminggu-minggu sekatan, serangan dan kemerosotan ketenteraan. Tiada pengesahan umum mengenai kematian dalam pengambil alihan Huishuan.
Apa yang diketahui ialah kapal itu telah ditahan, dibawa menuju ke Iran dan terputus hubungan. Dalam satu insiden lain yang berdekatan, sebuah kapal India bernama Haji Ali telah diserang di perairan Oman, terbakar dan tenggelam. Dalam kes ini, pihak berkuasa India memaklumkan bahawa ke-14 anak kapal telah diselamatkan dengan selamat oleh pengawal pantai Oman. Maksudnya, setakat ini, dalam dua kes yang disebutkan dalam suasana krisis maritim yang sama, berita yang disahkan adalah kerosakan material yang teruk, risiko langsung kepada pelayaran dan tiada kematian yang disahkan di Haji Ali. Apa yang dilakukan oleh anak kapal dan pengendali di situ adalah bahagian penting dalam cerita ini. Dalam kes Huiswan, kapal itu sedang berlabuh dan berfungsi sebagai sokongan keselamatan maritim, menyimpan senjata dan peralatan untuk misi pelindungan persendirian. Kapal-kapal ini wujud kerana banyak negara pesisir mempunyai peraturan yang rumit mengenai kemasukan senjata ke pelabuhan mereka. Untuk mengelakkan rampasan di darat, syarikat-syarikat meninggalkan senjata di tengah laut di kapal dipoh. Namun, penyelesaian ini di sebuah teluk yang penuh ketegangan telah menjadi satu perangkap. Iran telah menemui tepat jenis sasaran yang boleh dijadikan kelebihan ketenteraan dan propaganda politik. Reaksi Amerika Syarikat sudah pun dipersiapkan sebelum penahanan ini berlaku. Laksamana Brad Cooper, Ketua Komando Pusat Amerika Syarikat, memberitahu Kongres bahawa Operasi Epic Fury telah melemahkan dengan ketara keupayaan peluru berpandu, drone dan sektor laut Iran. Walaupun begitu, Cooper mengakui bahawa Iran masih mempunyai cara untuk mengancam kapal-kapal dan mengekalkan ketakutan di Amerika Syarikat tanpa perlu menjual idea tentang perang yang baru. Alasan sudah pun dibina di lapangan. Melindungi pelayaran, menghalang tol Iran, mengelakkan periuk api di laut dan menghalang pengawal revolusi daripada menjadikan kapal dagang sebagai tebusan. Cooper sendiri sudah pernah berkata bahawa pasukan Amerika telah mengambil risiko untuk membuka laluan di Selat Hormuz menggunakan kapal pemusnah dengan pertahanan anti peluru berpandu dan lebih 100 pesawat. Platform tanpa pemandu dan 15,000 anggota tentera untuk melindungi kapal dagang. Pengambil alihan arsenal terapung itu juga melemahkan hujah Iran bahawa Tehran hanya bertindak balas terhadap pencerobohan luar. Apabila satu pasukan bersenjata menaiki sebuah kapal yang berlabuh berhampiran Emiria Arab Bersatu dan membawanya ke perairan Iran, imej yang terpapar adalah pelanunan yang ditaja negara dengan perhitungan politik. Iran mahu menunjukkan kekuatan. Tetapi akhirnya, ia mendedahkan jenis tingkah laku yang membantu Trump mempertahankan tindak balas yang lebih tegas di teluk. Sekarang, apa yang berlaku seterusnya bergantung kepada 3 langkah. Washington harus menggunakan kes ini untuk meningkatkan rondaan, memantau kapal-kapal yang mencurigakan dan mendesak sekutu-sekutu supaya menganggap pengawal revolusi sebagai ancaman langsung kepada pelayaran. China akan dikenakan tekanan politik kerana Trump boleh menuntut supaya Beijing membuktikan secara praktikal bahawa mereka tidak memudahkan sokongan ketenteraan tidak langsung kepada Tehran. Iran harus cuba menjadikan kapal yang dirampas itu sebagai modal tekanan, sama ada untuk menambah stok mereka atau untuk menunjukkan bahawa mereka masih mampu mencetuskan kekacauan di perairan. Krisis ini sampai ke tahap ini kerana Tehran sedar mereka telah kehilangan kelebihan ketenteraan dan cuba mencari kemenangan pantas di laut. Namun, kecurian senjata China telah membuka jalan yang berbahaya. Daripada kelihatan kuat, Iran kini kelihatan terdesak untuk mendapatkan senjata, untuk tawar-menawar dan untuk menampilkan imej kawalan. Milson Alves, pakar hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.